Assalamualaikum, semangat sahabat-sahabat social media, Facebook, IG, YouTube. Apa khabar anda semua? How are you doing? Hari ni kalau ikut tarikh saya mulakan 21 day challenge, hari ni dah masuk hari yang ke-22. Tetapi saya ada 2 hari saya miss. Dan ada satu video saya tak post, jadi saya baru ada 18 video yang saya buat. Jadi hari ni hari ke-22. Jadi nak ceritanya Formula 21 90 ni memang dia sangat berkesan. Saya sendiri rasakan pada peringkat awal macam kita paksa, kita drag untuk buat live ni. Tapi selepas hampir ke 21 hari, saya dah jadi macam dah tak sabar nak buat. Macam tu. Dia jadi macam kita punya habit, ya. So saya akan teruskan sehingga 90 days untuk jadikan satu gaya hidup. Kemungkinan saya akan tukar jadual pukul berapa semua tu saya belum pasti lagi lah, ya. So bagaimana you all semua, ya. Tadi ada Try TV join, ya. Let me put this aside. Ingat nak buat kerja sikit je lah. Tapi dah malam-malam ni kan, minum kopi best lah. Ni sambil-sambil live ni, boleh lah promote sikit kan. Ini Butterscotch Premix Coffee. Butterscotch Premix Coffee ni dia, of course ada coffee powder. Dia ada butterscotch powder, omega 3 daripada ikan. Dia ada ginkgo biloba. Ginkgo biloba ni sejenis daun, bagus untuk otak, dan digunakan gula stevia. Jadi dia untuk orang kencing manis boleh minum, bagus, ya. Dan dia juga ada sedikit non-dairy creamer. Makna dia bukan guna dia bukan dari dairy, non-dairy. Dia pakai sodium caseinate, milk powder. Okey. Jadi kopi ni, butterscotch ni dia sedap lah, Dia ada rasa sedap, butterscotch. Tapi bagus, berkhasiat. Mungkin kaki kopi dia, ada yang jenis suka kopi kau, dan mungkin dia rasa macam kopi ni kurang kau lah. Tapi yang terbiasa minum kopi Starbucks apa tu, dia tak apa kau tu, this is nice coffee, ya. Tapi tadi saya jumpa adik saya di airport. Dia bawa kopi kau daripada Ipoh. Memang kau yang kopi tu, yang tu memang sedap lah. Ini Cik Mamat Nur Huda. Air dah siap, ada air panas ni, ya. Dengar saya kacau. Saya bantu kopi ni, saya suka yang jenis bunyi macam ni. Isi saya kadang-kadang rasa macam irritating, tapi just macam sedap, macam kedai mamak. Bau butterscotch coffee ni memang bau dia menarik, ya. Dia ada bau butterscotch sikit, bau kopi. Dia manis guna stevia. Jadi orang kencing manis, baguslah minum kopi ni, ya. Itu dia, ya. Malam ni kita nak sembang tajuk Just Fight Another Day. Jadi sebelum saya nak share tajuk Just Fight Another Day tu, saya nak kongsi satu cerita, Seorang budak ni, dia panas baran tau, dia hot temper. Dia suka marah orang tak tentu pasal, Apa sikit, salah sikit nak marah. Jadi ayah dia panggil dia. Ayah dia kata macam ni, ini paku, dia letak satu bekas paku, dan ini penukul. Setiap kali kau marah orang, kau rasa marah, kau ketuk dekat pagar tu, paku dekat pagar. Jadi hari pertama je dia ada 37 paku. Maknanya saya sepanah barang dia paku. Tapi dia jadi self-aware tau. Maknanya banyaknya aku panah barang ni hari ni kan. Jadi dia makin lama makin kurang. Dia punya paku yang dia ketuk tu makin lama makin kurang. Jadi bila semakin kurang,
Sampailah satu hari dia dah tak ada paku dah dia ketuk. Sebab dia dah boleh kawal dah dia punya temper. Jadi bila dia boleh kawal dia punya temper, dia dah tak ketuk lah paku. Jadi selepas beberapa hari, dia excited, dia beritahu ayah dia, ayah saya dah banyak hari dah saya tak ketuk paku ni sebab saya dah boleh kawal kemarahan saya. Jadi ayah dia bertukar pula. Saya kata, macam ni, bila hari ni kau tak marah, kau cabut paku tu. Bila kau marah kau ketuk paku, bila kau tak marah kau cabut paku. So, memanglah setiap hari dicabut sebab dia memang dapat kawal dia punya kemarahan tu. Dia dah tak marah, dia cabut sampailah habis paku tu. Dia pun excited juga, dia beritahu ayah dia. Ayah saya dah lama tak marah dan memang paku tu semua dah habis cabut. Ayah dia panggil, baguslah kau boleh kawal marah kau. Tapi kau ingat ya, bila kau marah orang, ya, kau telah meninggalkan kesan. Kau tengok pagar ni, lubang-lubang paku ni tu. Lubang-lubang paku tu adalah kemarahan kau. Jadi walaupun kau dah minta maaf, dia tetap, makna kita cabut balik kemarahan tu, kita dah hilang marah, dia tetap ada parut, ada scars. So berhati-hati bila nak marah. Jadi tempers ni kita akan keluar kata atau mungkin tangan kita bergerak. Dia ada scars kepada orang yang mendengar. Kata-kata kita tu teringat. Saya adalah beberapa orang yang kita pun dah maafkan lah, tapi memang dia teringat scars ni. Bila orang kita jumpa orang ni, kita akan teringat dia pernah kata sesuatu pada kita. Jadi but some scars are good, yeah. Ada setengah tu tak bagus. Sebab dia bagus tu sebab dia mendorong kita maju ke hadapan, ya. So itu sedikit lah kongsi cerita tadi tu. Minum dulu. Sebenarnya bila kita banyak bercakap, kopi dia memanglah bagi basah tekak, tapi sebenarnya tekak kita bertambah kering. Bercakap ni kalau waktu kita berceramah satu hari, kena avoid kopi. Berceramah satu hari kena minum air putih. Ini about 15 minit, 20 minit boleh lah. Sebab memang tekak tu, suara saya serak-serak ni, saya memang dulu berceramah sehari, 2 hari saya berceramah. Dan saya tekak saya kering, saya akan minum kopi. Jadi saya tak perasan lama-lama memang makin serak lah. Dan itu satu hari tu saya jumpa satu trainer lain, motivator. Dia kata, Encik Samsul ni suka minum kopi bila berceramah kan. Encik Samsul perasan tak bila mula suara serak? Saya kata saya tak ingat lah. Suara you jadi serak tu sebab you bila berceramah you minum kopi. Kopi ni dia kering lah, ya, dia kering. Jadi dia akan menyebabkan tekak kita lebih kering. Jadi best is minum air lah. So bila semenjak tu bila saya berceramah, saya banyak minum air putih. Saya akan standby dalam botol tu. Dan selalunya kalau saya ada standby jenis saya biasakan minum sehari, kalau bagusnya 2 botol ni lah, 3 liter air sehari. Tapi masih juga kadang-kadang banyak minum minuman lain ni tak habis lah, ya. Jadi hari ni 1 botol ni tak habis, ada lagi baki sikit. Best satu hari 2 botol ni. Itu untuk bila badan kita ada air, kulit kita akan jadi anjal, kulit kita akan jadi kering, jadi lembab, kita hilang freckle ni boleh hilang, Jadi dan kita kalau mengantuk pun minum air putih memang akan hilang mengantuk. So bila dry you rasa mengantuk, kita minum air putih, dia akan hilang mengantuk. Bila you pening, you minum air putih, you akan hilang pening. My wife dulu dia selalu pening-pening. Bila saya share tentang minum air, dia mula minum, memang dia hilang pening. Dan sampai sekarang, kalau dia pening, dia minum air. Minum air sampai hilang pening. Jadi memang air ni mustajab untuk orang yang pening, orang yang stres. Sebab bila kita stres ni, kita punya blood pressure dia naik tau. Dia macam, walaupun kita tak ada darah tinggi, dia naik bila kita stres. Jadi dia akan jadi pening, darah kita naik tu, dia akan pening. Jadi bila kita minum air banyak tu, dia akan cairkan balik darah kita dan dia akan hilangkan pening kita lah. Jadi itu memang pengalaman, real pengalaman lah kami keluarga. Tapi saya malam-malam nak tidur ni, saya suka minum kopi. Sebelum tidur saya memang biasa minum kopi. Jadi saya nak cerita Just Fight Another Day ni. Sebenarnya saya pun dapat perkataan tu daripada satu movie tau.
satu movie ni saya lihat dia ni tengah fight untuk selamatkan diri dia. Jadi bila dia tak dapat selesaikan lagi, dia kata we just fight another day, we just fight another day. Jadi saya suka slogan tu. Bila setiap hari kita keluar pagi, kita buat kerja, kita berusaha, kita sampai ke petang, ke malam, kadang-kadang tidak ada hasil, kadang-kadang kita terlalu penat. So kita kata just fight another day. Tomorrow we fight another day. So kita rehat sekejap, kita berehat tidur. Tapi hari tu kita puas tidur, sebabnya kita dah bekerja bersungguh-sungguh, berusaha bersungguh-sungguh. So the next day tu memang kita akan bangun, kita kata just fight another day, one more day. Kita tak perlu fikir jauh-jauh sangat, just one more day. Tapi memanglah kita buat kita bina matlamat kita jangka panjang. Ada matlamat sebulan, ada 6 bulan, ada setahun, ada 5 tahun. Ya? Tetapi when we do the action, we just look on today. Kita jangan sama macam kita daki gunung kan. Gunung Everest ataupun Gunung Kinabalu tu 4,000 kaki. Ya, 4,000 meter, 4,000 meter. Jadi kita target tu. Tapi bila kita nak jalan tu, kita tengok kaki kita. Kita look at our steps. So that kita tak jatuh, kita tengok step. Sebab tu bila mendaki gunung ni, mata sampai dulu, bukan kaki sampai dulu, mata sampai dulu. Step. Dan bila kita naik tu, sekali kita berhenti sekejap, kita tengok balik kita matlamat. Kalau kita asyik jalan tengok atas, satu kita akan jatuh. Sebab kita akan tak nampak kita punya ground, kita akan tak stabil, kita akan jatuh. Kedua, kita akan rasa, bila nak sampai. Jadi bila kita mengejar buat kita bertindak untuk matlamat kita kena bertindak hari ni. So kita tahu hari ni kita ada daily achievement, kita ada monthly, weekly, monthly kan. So daily ni kita kena ada contoh. Daily ni selalunya dia bukan matlamat dapat hasil, matlamat dia aktiviti. So katakan you ada 5 appointment, 5 presentation sehari. So you just go one by one sampai habis 5. Bila dah habis 5, you dah achieve dah. Walaupun tidak ada hasil, maksudnya tidak berlaku jualan, tidak berlaku closing, tapi you dah achieve you punya kerja. Jadi itu yang kita kena target kita. So that's why just fight another day. Sebenarnya kita buat lagi sehari je. Esok kita buat lagi aktiviti kita. Esok kita buat lagi satu aktiviti. Just another day. Jadi baru ni saya ada tengok satu live kawan saya punya follower, dan juga saya follow dia. Orang Negeri Sembilan. Dia jual apa tu? Pasir untuk pet punya litter tu, eco bed tu. Jadi saya dengar dia live 2 hari sudah tak salah saya waktu maghrib. Dia kata dia dengar satu penceramah lain bercakap pasal bertahan. Saya sebenarnya recall balik, sebenarnya dulu Rexy Menaki pemain double Indonesia yang menang World Cup, menang title tu tahun 90 lebih tak silap saya, dia menang banyak kali. Jadi Malaysia lantik dia jadi trainer untuk coach untuk kita punya Malaysian Double. Sebab Malaysian Double sebelum tu dia menang dah lama lah. Saya tak ingat 80 berapa dia Malaysia menang last. Lepas tu dia tak boleh menang lah. Jadi dia pun ambil trainer Rexy Menaki ni train sampailah satu hari Malaysia menang balik double. Jadi bila Malaysia menang balik double, pemberita ni interview Rexy Menaki. Apa rahsia anda melatih coach pemain kita sehingga mereka menang? Dia tengok kiri kanan, dia kata sorry lah, dia kata pemain Malaysia ni sebenarnya tidak ada daya tahan. So dia coach pemain kita ni untuk bertahan je. Sebenarnya pemain badminton ni skill dah ada. Kebanyakan coach coach ni dia bukannya ajar main tau. Coach ni dia ajar pemain ni lihat kat mana yang boleh improve. Itu coach. Contoh kita ambil coach Tiger Woods. Dia memang golf player yang terhebat di dunia. Coach dia bukan pemain yang hebat, tetapi coach dia tunjuk dia macam mana nak jadi pemain yang hebat. Sama juga Cristiano Ronaldo, pemain bola sepak yang hebat, tetapi dia ada coach. Kenapa dia ada coach? Dan coach ni bukan pemain bola yang hebat. Jadi Rexy Menaki dia pernah menang, tapi ialah selalu coach ni dia pernah menang ke apa, tapi dia pun bukan tidak perlu hebat. Coach ni adalah orang yang dapat melihat. Kalau pemain bola ke, dia nampak. Dalam bisnes pun kita perlu coach supaya kita nampak kat mana kelemahan tu. Coach ni dia coaching ni sebenarnya ibarat macam blind spot tau. Bila kita tengok cermin dekat kereta memandu tu, kita tak nampak kereta.
Kita tengok side mirror pun tak nampak kereta, tengok sebelah ni pun tak nampak kereta. Tapi so kita terus ke kanan, contoh bila kita ke kanan ada orang horn kita. Kan? Sebab apa? Sebab ada blind spot. Blind spot tu tak nampak oleh 3 cermin tadi. Kalau kita pusing tak nampak. Sebenarnya kalau kita betul-betul pusing badan kita nampak lah. Tapi itu blind spot. Jadi coach ni sebenarnya dia menunjukkan blind spot pemain bola, pemain badminton. Dia tunjukkan di mana kelemahan-kelemahan dia perbaiki. Dan yang strength tu macam mana dia mantapkan lagi strength dia. Jadi itu tugas coach. Jadi termasuklah Rexy Manaki ni. Bila pemain double Malaysia ni dia punya kelemahan dia tidak ada daya tahan. Dia cuma galakkan train mereka untuk bertahan. Dia tunjukkan mereka. Dia kata, no, you nak main badminton ni, you kena bertahan. Kalau orang rally, rally, mana main lambung rally, you kena bertahan. Kalau orang smash, you kena bertahan. Sampai bila? Pemain ni tanya dia, sampai bila? Sampai dah ada player tak boleh tahan. Orang tu pun bertahan, tetapi sampai dia tak boleh tahan. Maknanya kita kena buat sampai orang give up lah. Jadi itulah dia bermulanya menangnya double Malaysia pada masa tu. Jadi bertahan. Jadi bila sahabat saya tu dia share tentang bertahan tu, dia base scope yang berbeza dalam bisnes. Tapi saya nak ceritanya, saya pun pada masa tu tahun 2007 ke 2006 tak silap saya macam ada satu give up lah, perasaan give up nak buat bisnes ni. Saya macam alah leceh lah, malas lah kan. Jadi saya menghilangkan diri sekejap daripada dunia bisnes. Minum dulu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. So saya menghilangkan diri daripada dunia bisnes. Jadi bila lepas tu saya kata tak boleh jadi juga. Saya pergilah dengar satu preview. Masa preview tu founder company tu pada masa tu, saya tak payah sebut lah company tu pasal ada. Dia cakap pasal kisah Rexy Manaki. Rasa dia bertahan. Dia sebelum tu dia tanya saya. Minggu sebelum tu dia tanya pada orang mana Syamsul. Jadi ada orang sampaikan. Jadi saya datang tu sebenarnya just to show my face yang saya ada lagi lah kan. So dia gunakan, ambil kesempatan tu cerita pasal bertahan tadi. Jadi bila saya dengar tu bertahan dalam multi level pun, dalam bisnes pun kita kena bertahan bertahan ni bila kita buat kan, kita tak berjaya tau. Kita tak dapat hasil, bukan tak berjaya, tak dapat hasil. Hasil kita dapat, mustahil tak dapat langsung. Tapi hasil tu macam, kalau dapat contoh kita berniaga, kita sebulan kita perlu belanja 10,000, tapi kita dapat 1,000, macam tak ada hasil. Kita perlu 10,000. Jadi kena bertahan. Bertahan sehingga kita dapat apa kita, bukan sebenarnya sehingga kita dapat, sehingga sampai masa Allah beri pada kita. Itu ayat yang sebenar. Bukan sampai kita dapat sehingga Allah beri. Sebab Allah dia nak, bila kita berdoa sesuatu pada Allah, kita contoh nak minta kuat, dia akan uji untuk orang berlawan. Contoh kuat lawan lah. Dia akan uji hantar orang lawan nak pukul kita. Jadi mesti diuji. Kita takut tinggi, kita kena ujilah dengan ketinggian. Barulah kita boleh lawan. Kata kita takut tinggi, aku nak lawan lah. Jadi kita kena pergi tempat tinggi tu, kena lihat pada lawan. Jadi sebenarnya ujian tu macam tu lah. Bila kita nak menjaga, kita nak berdoa minta Allah bagi kita jadi businessman yang hebat. Salah satunya dia beri kegagalan kecil supaya kita bertahan. Jadi itu kisah bertahan tu, kena memang bertahan dari segi masa. Ada satu usahawan kosmetik saya lupa lah masa ni pula, saya lupa brand dia masa dia buat kosmetik dia tu, dia post dekat IG, dia share dekat Facebook kan, selama 2 tahun lebih tidak ada hasil. Ada hasil tapi hampir tidak ada hasil. Tapi dia pun diajar oleh dia punya coach, tak silap saya coach dia Dr. Azizan. Coach dia beritahu bertahan. Dan dia bertahan masuk tahun ketiga ke tahun kedua saya lupa, dia punya sales naik. Jadi sebenarnya samalah dengan kita dalam bisnes, kita kena bertahan. Jadi saya pada masa tu bila saya dengar pasal bertahan, saya kata apa lagi saya nak buat kan. So saya cuba bertahan. Cuma bertahan ni dalam nak tunggu lama ni, ketahanan ni adalah lihat kemampuan kita. Contoh kita nak dapat 10,000 sebulan, tapi kita dapat 1,000, dapat 2,000. Kalau tak boleh tahan,
banyak benda-benda yang tertunggak, yang berhutang, yang apa semua tu kan. Jadi itulah kita kena manage dulu sementara nak jadi. Tetapi kita tak boleh tak buat. Sebab kalau kita pergi uruskan duit kita dan pasal tak cukup tadi tu, kalau kita fokus ke situ, kita jadi lagi besar masalah kita. Sebenarnya masalah kita RM10,000 je, RM8,000 tak cukup. Tapi dia jadi besar. Sebab apa? Sebab kita fokus. Jadi apa kita buat? Kita fokus pada aktiviti kita. Kita nak jumpa 5 orang sehari untuk present kita punya business preview, business presentation. So kita buat dia, tanpa kita sedar Allah beri sedikit lama kita dapat selesaikan masalah kita. Untuk masalah semasa yang tertunggak lama ni, lepas tu kita punya income bertambah besar, kita boleh settle balik. Tapi kalau kita fikir pada masalah kita tu, lama-lama kita jadi buntu, tak boleh buat. So kita kena bertahan dalam yang saya nak share ni adalah bertahan. Bila kita buat suatu bisnes, kita tak akan terus berjaya, ya. Ada orang yang dia terus sukses, tetapi majority tak terus sukses lah. Dia kena bertahan, ya. Bertahan ni kita nak dapat sedikit sumber kewangan, ya. Contoh, mungkin sementara nak dapat hasil yang besar tu, kita buat kerja sikit. Contoh, kalau you baca buku Rich Dad Poor Dad tu, dia pergi cuci pinggan. Dia cuci pinggan, dapat duit belanja, dia berniaga. Masa tu dia berniaga, saya lupa lah buku Rich Dad Poor Dad tu. Tapi dia pergi cuci pinggan. Dia buat kerja odd jobs. Odd job ni dapat gaji 2 jam, 3 jam tu. Dapat cukup untuk dia makan, cukup untuk bayar dia punya keperluan pada hari tu, dan dia berniaga. Esok dia buat macam tu lagi. Jadi itu maksud saya bertahan ni, kita kena berusaha, berikhtiar, buat sesuatu yang jangka pendek, sambil tu kita berniaga. Sebab tu kalau orang yang makan gaji, pada pandangan saya jangan terus berhenti. Kecuali you ada backup duit, you dah saving, perbelanjaan you 6 bulan, boleh tahan 6 bulan, ya. You ada emergency lagi 2-3 bulan, jangan 8 bulan, 10 bulan you ada saving untuk perbelanjaan you, then it's okay berhenti. Tetapi kalau you belum ada, what you do, you bekerja, you terpaksa kerja sampai pukul 5 petang, 9 pagi 5 petang. So petang ni you hustle, you buat kerja kuat untuk you. Tadi siang untuk orang lain impian, ya. You kerja di satu syarikat swasta, itu semua impian orang, ya. Tapi you kena kerjalah sebab you kena support keluarga you, kena bayar rumah, bayar kereta semua tu. Tapi kita buat lepas pukul 5 petang, kita sampai ke malam tu, sampai pukul 11, pukul 12 tu, kalau terlajak pukul 1, is our dream. Kita work for it. So kena bertahan lah. Mula-mula buat tak ada hasil, Mula-mula buat tak ada hasil. Contoh kita ada orang buat pasar malam lah, Contoh buat pasar malam, orang tak kenal dia lagi. Mula-mula dia dia keluar duit, dapat gaji, dia beli sikit, beli kemah. Sebab dia tak boleh beli semua kan. Itu esok dia dapat duit extra sikit, dia mula beli table, meja lipat ke apa. Kemudian dia mula beli barang-barang nak jual. Kalau dia beli jual-jual barang yang contoh macam gadget macam ni kan, jadi you tak ada perlu masak apa semua kan, sebab you tak ada masa nak masak. So you buat, ataupun jual tudung. Contoh, ni contoh. Dia buat dan dia buka kedai. Itu cerita modal yang kecil lah. Kalau kita ada modal besar, tak ada masalah, kita terus buat semua kan. Jadi kita buat dan kita kena bertahan. Hari pertama orang tak kenal kita, walaupun di pasar malam, orang lalu orang tak pernah nampak, selalu tapak tu kosong, tiba-tiba ada orang. Dia tengok, dia tak pandang jalan. Lepas tu next week, dia pasar malam ni kita bergerak-gerak lah setiap minggu, setiap hari di tempat-tempat lain-lain. Esok next week kita pergi balik tapak yang sama, orang lalu dia ni ada lagi. So orang lama-lama dia mula datang. Jadi kesabaran itu dipanggil bertahan, daya tahan, ya. Bertahan masa lama, ya. Jadi dia tak macam sabar ni sedikit berbeza. Sabar ni banyak ujian. Sabar ni ada sabar bila ada duit, sabar bila tak ada duit, sabar nak belanja, sabar bila nak marah, kita sabar dulu kan. Nak bertindak, kita sabar sekejap. Jadi itu maksud sabar ni. Bertahan ni berbeza. Bertahan ni, daya tahan ni, kita nak bertahan untuk kita prolong kita punya bisnes, ya. Jadi kita kena pandai money management, ya. Kita dapat hasil, you kena remember hasil you dapat, contoh RM10,000, mungkin you belanja RM10,000, okey lah, fair. You tak ada reinvest balik. Tapi kalau you tak reinvest, you tak boleh nak besar tau. So mungkin you dah dapat RM5,000 tu, you reinvest, maybe 20-30% reinvest balik. Reinvest dalam you, knowledge, you pergi belajar. Reinvest dalam mungkin cari pekerja, cari trainer,
ataupun you buat content, you kata you buat post dekat Facebook, you mungkin buat Facebook Facebook ad berbayar, IG yang berbayar. So itu masuk reinvest tu, ya. Dan you kena ada saving untuk you, dan dalam masa sama you kena ada untuk perbelanjaan harian you. So memanglah you dah budget you belanja 10,000, 5,000 tak cukup juga. Tapi kalau you tak simpan, you tak buat benda tu, you tak boleh sampai 10,000. So benda ni kena concurrent, kena buat serentak sama-sama. Dalam masa kita nak struggle untuk dapat duit belanja kita, sampai kita capai, sebenarnya untuk dapat 10,000 belanja ni, you punya income lebih kurang dalam 20,000, ya. 30% dalam 6,000 kita reinvest balik. Dalam 4,000 kita simpan, 10,000 belanja. Contoh, ya, ini sebagai satu contoh. Jadi bertahan ni nak sampai ke target kita nak dapat, you kena bertahan, daya tahan dia. Sebab tu just fight another day ni is motivation for yourself. Bila kita dah buat satu hari, just fight another day. Kadang kita rasa macam give up, duduk sejak kedai kopi minum kan. It's okay to rest. You dah jumpa 2 orang, tak dapat hasil kan. Berhenti kedai, minum, you just remember, just fight another day. Just fight one more time. Just fight one more appointment. One more payment. Jadi kita bertahan macam tu. Kita pujuk diri kita supaya kita bertahan. Dan akhirnya saya bertahan dalam industri multi-level ni selama 22 tahun sudah. Saya ingat bulan 6 ni cecah 22 tahun. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nak tarik saya punya kamera ni rapat sikit. Macam tu. Jadi bila nampak siapa yang masuk tadi, ada berapa orang masuk, tak sempat tegur, dia keluar, ya. So live ni memang cabaran lah. Macam sekarang ni, live ni krik-krik, tak ada orang view. Ada orang view 1, 2, lepas tu orang left. Ada view 1, 2, left. So kalau saya tak bertahan, saya dah berhenti lama dah. So kena bertahan, paksa, buat je lah. Buat. Remember, jangan concern pasal hasil lagi. Kita buat dan kita perbaiki. Mungkin kita cari konten yang berbeza-beza supaya menarik, ya. Mungkin background yang berbeza. Ni saya di rumah, saya cari satu dinding kosong, jadi tak ada pandangan apa-apa. Just look. Sometimes kalau sempat pergi keluar. Tapi sekarang kedai-kedai semua pukul 12 dah mula tutup, 11.30 dah mula packing-packing. Jadi kita tak selesa duduk di kedai lama-lama sangat. Dan itulah dia ceritanya. Just fight another day. Just fight another day. So sebenarnya untuk fight another day ni kita kena bertahan. Buat. Sabar sikit. Rehat sekejap, ya. Saya secara betulan buat hiking, naik panjat gunung. Setakat ni gunung paling tinggi saya dah panjat 1,400 meter, tak salah saya. 1,400 meter yang saya hiking lah, ya. Jadi bila jalan-jalan tu, just one more step. Kalau hiking itu just one more step. Penat sikit berhenti. Dalam bisnes macam tu jugalah. Just one more appointment. Just another day. Kita buat penat, kita rehat sekejap, ya. Dan once a while kita kena tengok belakang. Tengok belakang ni, ada tak benda yang kita perlu tolong. Kalau dalam bisnes, mungkin group kita kena bantu supaya dia dapat push balik kita punya momentum. Ya, kalau dalam hiking, kita tengok belakang, mungkin ada yang lambat, kita nak bantu sikit. Dia tak boleh angkat berat, kita tolong angkat load dia tu sikit kan. Jadi samalah juga dalam bisnes. Kita tengok belakang team kita, pekerja kita. Kalau orang yang ada pekerja, dia tengok pekerja dia, kerja mereka, synchronizkan balik. Jadi itu maksud dia tu, look at the back for a while. Tapi it's always one more day, one more appointment, one more presentation, one more. Jadi insyaAllah, jika kita bertahan begitu, kita akan lama. Dan jangan sampai lama sangat bertahan, ya. Walaupun berdaya bertahan, jangan sampai tak boleh tahan sehingga rumah tak ada, kereta tak ada. Jangan sampai macam itulah. You kena ikhtiarkan, cari jalan, ya. Sambil-sambil you nak bisnes, bila tengah down sikit bisnes, lencong sikit, buat satu kerja lain. Sekarang ni kita ada banyak peluang-peluang, bawa Grab secara part time, kita ada bawa Food Panda, contoh, ya, Food Panda. Banyaklah yang secara apps ni yang perlukan rider. Dan sebenarnya dalam keadaan ekonomi yang teruk ni,
banyak high level punya post, banyak bekerja di rumah, tetapi banyak recruitment orang perlukan pekerja-pekerja manual yang terpaksa pergi ke premis. Ya. Jadi kita sementara nak dapat bisnes kejap naik balik, bolehlah kejap-kejap ambil kerja-kerja sikit-sikit tu. Banyak kerja-kerja labor kasar sikit tu yang kita perlukan guna energi. So kita tak beban dengan pemikiran kita, fikiran kita tetap fokus pada bisnes. Kalau kita ambil kerja yang terlampau heavy, makan gaji duit tak cukup juga. So kita akan jadi terbeban, lagi kita stres. So kita ambil kerja yang mencukupi just to have enough money for the day or maybe for 2 to 3 days. Lepas tu the rest kita buat bisnes balik. Kita buat balik. Jadi dan dengan ada social media ni, sambil-sambil kerja kita sempat lagi berehat sekejap, kita hantar post content. Jadi kita kena bertahan. Bertahan sehingga bila? Bertahan sehingga Allah beri. Jadi itulah sedekat yang hari ini saya share. Hari ini dah jadi hari saya yang ke-20. Ya. Hari yang ke-20. Kalau you tengok dekat IGTV saya, ada 18 video. Ada satu video tu saya terpaksa tarik sebab ada sedikit yang saya cakap pasal negatif lah. Saya rasa tak sepatut cakap, tapi dah terlepas cakap, saya nak edit tak sempat lagi edit. Sepatutnya saya nak potong balik apa yang saya cakap tu dan saya baru nak post. Tapi sementara nak edit tu kelenah masa lah. Jadi anyway just one video saya abaikan lah. So hari ni hari yang ke-20. InsyaAllah saya cukup 21 hari ni. Nanti saya punya tag tukar pula 90 days challenge. Jadi kita pun dah masuk 8 hari bulan Februari. Rejab pun dah beberapa hari. Jadi kita ada tinggal tak sampai 60 hari untuk masuk Ramadan. Ramadan dah raya. Jadi let's do one more day. Just fight one more day sehingga tercapai apa kita dapat. Sehingga Allah beri. Itu istilah dia. Sehingga Allah beri. Ya. Just do one more day. Just do one more appointment. Just do one more. One more. Sehingga Allah beri. InsyaAllah. Ya. Semoga dapat sedikit manfaat pada hari ini. Ya. InsyaAllah esok kita jumpa lagi live pukul 11. After 21 days mungkin saya review balik waktu saya nak live bila. Jadi tak apa. Anyway, thank you very much. Sebab saya punya IGTV saya perasan ramai orang view. Ada yang sampai 40, 50. Tak ramai lagi lah sebab saya punya follower pun tak ramai juga. Ya. Jadi dia nak ramai view ni kena ramai follower. Jadi kena work concurrent. Follower kena tarik ya. Content kena terus post. Content kalau you tak post, it just like open kedai, buka kedai. Kalau kedai you tak buka, orang datang-datang, tak buka kedai dia hari ni. Faham tak? So esok kita buka sekali, lepas tu petang tak tutup. Tak boleh. Jadi sama jugalah dengan social media. Everyday people nak tengok kita punya content. Kita post lah, just post anything dulu. Post sehingga orang perasan. Sebenarnya dia ada ramai silent, dia panggil silent reader yang tak like, tak komen. Dia nampak. Jadi yang itu saya perasan semalam kalau you tengok saya punya live, ada satu orang muda lalu belakang saya tu, sebenarnya dia kawan anak saya. Dia kata semangat. Bermakna apa? Bermakna dia selalu tengok video saya, dia tahu saya selalu cakap semangat. Jadi bila saya jumpa orang pun orang cakap juga semangat. Jadi orang-orang ni tak pernah like saya, tak pernah komen, tetapi mereka tahu itu saya punya style. Jadi nak ceritanya orang tetap tonton dan orang tetap tahu. Jadi itu saja daripada saya. Ya, saya lagi sebut semangat. Ya, jadi bangun pagi semangat. Ya, kita ada choice nak terus tidur atau nak bangun. Kita bertindak, kita buat. InsyaAllah bila kita buat berterusan datang ke hasil. Ya. Encik Ahmad Dali, saya dah nak habis. Dah nak habis live saya. InsyaAllah esok saya akan sambung lagi live saya. Jadi apa-apa esok boleh kita share lagi ya. InsyaAllah selamat malam pada yang nak berehat, selamat beristirahat. Mulakan dengan doa, ambil wuduk, baca surah Al-Mulk ya. Kalau sempat witir 1 rakaat atau 3 rakaat lagi bagus. Buat berterusan, amalan kecil tetapi buat setiap hari, buat secara istiqamah. InsyaAllah lebih banyak benefit dia daripada kita buat satu perkara besar tapi tak istiqamah. Jadi dan apa-apa aktiviti kita buat kena berterusan. Just one more day, just one more step, just one more appointment, just one more presentation. Remember that. InsyaAllah kita sama-sama berjaya.
selamat malam. Siapa yang bertugas malam, selamat bertugas. Ya, yang nak rehat, selamat beristirahat. Until then, see you tomorrow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!